Al-salam dari sudut bahasa ialah penyerahan atau pendahuluan. Menurut istilah syarak pula bermaksud pembayaran harga barang atau produk yang dilakukan secara tunai semasa akad dan penyerahan produk tersebut ditangguhkan pada masa hadapan. Perkara tersebut dijelaskan dalam kontrak yang ditandatangani oleh kedua-dua pihak. Terdapat pelbagai konsep perniagaan dalam Islam dan salah satunya adalah bai' al-salam merupakan jual beli sesuatu barangan secara tangguh dengan bayaran harga secara tunai, seperti menjual barangan yang telah disifatkan butiran bentuk, spesifikasi, kualiti dan kuantiti secara terperinci dengan bayaran harganya dibuat secara tunai, manakala penyerahan barang ditangguhkan pada suatu masa yang ditetapkan. Ada yang berpendapat jika kita menjual produk yang mengharuskan pembeli membayar tunai pada produk yang bukan ready stock, salah di sisi agama kerana menjual barang yang tidak ada atau tidak dapat diserahkan pada masa bayaran diterima. Jika kita lihat pada masa kini, terdapat pelbagai perniagaan yang dijalankan berdasarkan konsep bai' al-salam seperti produk-produk yang dibeli melalui sistem pre-order atau secara ringkasnya disebut sebagai urus niaga secara tempahan. Ianya banyak digunakan dalam aplikasi dalam talian, contohnya Shopee dan Lazada. Dalil-dalil keharusan bai' al-salam. Dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 275, Allah SWT berfirman yang bermaksud, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Diriwayatkan dari hadis bahawa Nabi SAW memasuki Madinah dan mendapati orang-orang Madinah membuat urus niaga salam ke atas buah-buahan untuk tempoh 2 atau 3 tahun. Lalu baginda SAW bersabda, barang siapa membuat urusan niaga pada suatu benda, maka hendaklah urus niaga tersebut dinyatakan mengikut sukatan tertentu, timbangan tertentu serta tempoh tertentu. Selain itu, syarat-syarat khusus bai' al-salam. Yang pertama, barang yang dijual hendaklah boleh didapati di pasaran pada waktu penyerahan barang yang telah dipersetujui. Yang kedua, barang yang ditempah mestilah dijelaskan kualiti dan kuantitinya dengan mengambil kira faktor semasa yang mempengaruhi harga barangan tersebut. Ketiga, harga barangan hendaklah diketahui dengan jelas. Yang keempat, pembayaran bagi barangan bai' al-salam boleh dibuat dengan wang atau barang sekiranya ia tidak melibatkan dua barangan ribawi. Bayaran juga dilakukan secara tunai dan sepenuhnya ketika akad. Kelima, masa penyerahan barangan juga hendaklah ditetapkan semasa kontrak yang dilaksanakan. Keenam, semua jenis barangan yang hendak dijadikan objek jualan dalam kontrak bai' al-salam mestilah sesuatu yang boleh sukat, ditimbang, diukur atau dibilang. Rukun-rukun bai' al-salam mempunyai 4 rukun. Yang pertama, al-aqidan, iaitu pihak yang berakad. Yang kedua, sirah, iaitu ijab dan kabul. Yang ketiga, ras al-mal, iaitu modal. Dan yang keempat, al-muslam fi, iaitu barang yang ditempah. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran secara harfiah bermaksud bacaan atau bacaan. Secara teknikal, ia ditakrifkan sebagai firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Wahyu-wahyu ini yang disusun dalam Al-Quran dan yang tidak dipertikaikan oleh sesiapa pun telah turun kepada kita perkataan demi perkataan seperti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam erti kata lain, Al-Quran ditakrifkan sebagai kitab yang mengandungi firman Allah yang diturunkan kepada Nabi dalam bahasa Arab yang disampaikan melalui kesaksian yang berterusan. Al-Quran telah mengemukakan banyak cabaran yang mempertikaikan kesahihan kata-katanya sebagai daripada Allah. Sebagai contoh, pada zaman Nabi, orang Mekah menolak Nabi dengan mengatakan bahawa Al-Quran bukan kalam Allah. Kemudian, kepada orang-orang yang dicabar oleh Al-Quran dengan berkata, atau adakah mereka berkata dia mengada-adakannya? Katakanlah, maka datangkanlah 10 surah yang dibuat-buat yang serupa dengannya dan panggillah sesiapa yang kamu sanggup selain Allah jika kamu orang yang benar. Jadi, berikut adalah dalil wajib beriman kepada Al-Quran. Seterusnya adalah as-sunnah. Hadis dalam bahasa bermaksud tingkah laku, norma, peraturan dan juga amalan. As-sunnah juga boleh ditakrifkan sebagai perbuatan atau tingkah laku baik ataupun buruk. Selanjutnya, as-sunnah juga boleh didefinisikan sebagai lawan kata bid'ah yang setiap satunya disandarkan kepada Rasulullah sendiri, baik berupa perkataan, perbuatan dan juga taubat. Terdapat 3 takrifan sunnah berdasarkan pandangan ulama. Yang pertama, al-sunnah menurut ulama fiqh. Ulama fiqh mendefinisikan al-sunnah sebagai perkataan, perbuatan dan pengakuan daripada Rasulullah. Yang kedua adalah al-sunnah menurut ulama usul.
Ulama usul mentarifkan as-sunnah sebagai setiap yang datang daripada Rasulullah yang boleh dijadikan sebagai dalil hukum syarak. Dan yang terakhir ialah as-sunnah menurut ulama hadis. Menurut ulama hadis, as-sunnah adalah setiap yang diriwayatkan daripada Nabi sama ada kata-kata, perbuatan, perakuan, kelakuan, sifat kejadian, sifat akhlak dan setiap yang disandarkan kepada Rasulullah sebelum kerasulannya maupun selepasnya dan sama ada sunnah tersebut mensabitkan hukum syarak atau sebaliknya. Ijma' atau ijma' adalah perkataan bahasa Arab yang membawa maksud satu azam atau tekad yang dipegang. Definisi sebenar ijma' juga bererti satu persetujuan atau kesepakatan yang dicapai oleh golongan-golongan bijak pandai ilmu Al-Quran, hadis serta sunnah dalam mewartakan atau menetapkan hukum dalam agama Islam. Ijma' adalah tahap ketiga dalam menentukan perihal arahan dan larangan dalam agama Islam, dimestikan selari dengan apa yang terkandung dalam Al-Quran serta hadis dan sunnah yang sudah diiktiraf. Sesuatu ijma' itu boleh dicapai sekiranya semua pihak bersetuju tentang perkara tersebut. Dengan ijma' tidak akan termaktubnya sekiranya ada satu pihak berbeza pandangannya. Sistem ijma' perlu ada kerana memang tidak dapat dinafikan akan tetap wujud perbezaan pandangan sesama manusia walaupun di kalangan pakar ilmu agama Islam sendiri. Qiyas pada sudut bahasa adalah ukuran, persamaan, perbandingan kadar, persamaan dan ukuran di antara sesuatu tempat dengan tempat lain. Iktibar atau ambil pengajaran, manakala pada sudut istilah, qiyas dihuraikan sebagai menerima pakai hukum bagi kes yang dinaskan hukumnya untuk kes yang tidak dinaskan hukumnya berasaskan kepada persamaan alasan hukum berkenaan bagi kedua-dua kes ini. Contohnya, Allah mengharamkan arak diminum dengan dalil nas dan wajib dikenakan had ke atas peminumnya. Para mujtahid mendapati illah dan sebab pengharamannya ialah memabukkan. Istihsan merupakan satu dalil yang tidak disepakati kehujahannya di sisi para ulama dalam mengistimbatkan hukum syarak. Oleh itu, dari sudut bahasa, istihsan menurut Ibnu Manzur berasal daripada perkataan hasan yang bermaksud baik dan dalam wazan istihsan membawa maksud apa yang dituju kepadanya dan dikehendaki oleh seseorang meskipun ia dianggap buruk oleh orang lain. Manakala dari sudut istilah syarak, menurut Imam Malik, istihsan bermaksud beramal dengan dalil yang lebih kuat antara dua dalil. Oleh demikian, terdapat beberapa jenis istihsan yang dianggap muktabar di sisi syarak, iaitu jenis yang pertama ialah istihsan dengan nas seperti keharusan bai' as-salam, iaitu jual beli secara tunai tetapi serahan barangan jualan itu ditangguhkan. Di dalam Al-Quran terkandung ayat berhubung dengan penghutang, iaitu di dalam surah Al-Baqarah ayat 282, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutang yang diberi tempoh hingga ke suatu masa yang tertentu, maka hendaklah kamu menulis hutang dan masa bayarannya itu. Al-Imam Ibn Kathir di dalam tafsir Al-Quran Al-Azim menyebut satu riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di mana ketika beliau menafsirkan ayat ini, Ibnu Abbas berkata, aku bersaksi bahawa al-salaf, iaitu bai' as-salam yang terjamin untuk suatu tempoh yang tertentu telah dihalalkan oleh Allah dan telah diizinkan padanya. Kemudian beliau membaca ayat di atas. Ayat ini, iaitu Al-Baqarah ayat 282, dijadikan dalil bolehnya jual beli salam menurut syarak kerana ia termasuk dari jenis hutang. Ayat tersebut menerima dan membenarkan hutang. Dengan itu, jual beli salam juga dibenarkan. Seterusnya adalah as-sunnah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad SAW setelah tiba di Madinah, dalam keadaan penduduk Madinah mengamalkan tempahan terhadap buah untuk tempoh setahun, 2 tahun atau 3 tahun. Lalu baginda SAW bersabda,
yang bermaksud sesiapa yang menjual beli sesuatu secara salaf iaitu salaf, hendaklah dia lakukan jual beli salaf dengan sukatan yang termaklum dan timbangan yang termaklum bagi tempoh yang juga termaklum. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Selain dalil dari ayat Al-Quran dan hadis di atas, bai as-salam juga bertepatan dengan kaedah-kaedah syarak dan tidak bertentangan dengan qiyas. Sebagaimana diharuskan menangguhkan bayaran dalam jual beli, maka demikian juga menangguhkan barang dalam jual beli as-salam juga dibenarkan tanpa dibezakan antara keduanya. Seperti hutang yang diharuskan, selama sifat-sifat barang diketahui dengan jelas dan berada dalam tanggungan dan pembeli meyakini akan dipenuhi oleh penjual, maka ia termasuk keharusan di dalam ayat 282 dari surah Al-Baqarah tersebut. Bai as-salam tidak termasuk larangan Nabi Muhammad SAW tentang tidak bolehnya seseorang menjual sesuatu yang tidak ada padanya. Ibnu Abbas berkata, dan ia iaitu bai as-salam tidak termasuk dalam larangan Rasulullah SAW dari seseorang menjual apa yang tidak ada di sisinya, seperti sabda baginda SAW yang bermaksud, jangan kamu menjual sesuatu yang tidak ada di sisi kamu. Riwayat Ahmad dan Ashab Al-Sunan dan disahihkan oleh Al-Tirmizi dan Ibnu Hibban. Larangan yang dimaksudkan di dalam hadis ini ialah seseorang menjual barang yang tidak dapat menyerahkannya dan bukan miliknya, sehingga jual beli itu menjadi gharar, penipuan. Adapun bai as-salam yang disifatkan barangannya dan dijamin dalam tanggungan, disertai dengan sangkaan yang kuat ianya dapat dipenuhi pada waktunya, maka ia tidak termasuk dalam larangan hadis di atas. Itu ijma' menurut Ibnu Qadamah dan Ibnu Munzir. As-salam adalah diharuskan kerana peternak, petani, peniaga, orang ramai memerlukan modal untuk perbelanjaan hidup sementara menunggu hasil. Bai as-salam ini diharuskan untuk memenuhi keperluan manusia. Dalam kitab Al-Mabsut 12/124, Fajr Al-Qadir 5/232, Al-Bada'i Al-Shana'i 5/201, Rad Al-Muhtar 4/212, Bidayatul Mujtahid 2/199, Mughni Al-Muhtaj 2/102 dan Al-Mughni 4/275. Dijelaskan bahawa bolehnya jual beli salam merupakan pengecualian dari ketentuan umum, iaitu tidak bolehnya objek jual beli makdum, iaitu tidak ada barang saat akad, kerana bolehnya jual beli salam dapat mengukuhkan kemaslahatan sebagai keringanan bagi manusia, tarkish, dan merupakan kemudahan taysir bagi manusia. Para fuqaha menamakan juga bai as-salam ini sebagai al-muhawij, barang-barang yang diperlukan, kerana ia adalah jualan sesuatu yang tidak ada di dalam majlis jual beli, di mana kedua-dua pihak yang melakukan jual beli memerlukan antara satu sama lain. Pemilik wang memerlukan barang jualan, manakala pemilik barang memerlukan wang, maka ini termasuk dalam maslahat keperluan. Dalam ayat 282 surah Al-Baqarah, jika ditelusuri teks ayat terutama bahagian jual beli, ayat bersifat umum iaitu tentang masalah transaksi, baik secara tunai maupun tidak, sehingga ayat tersebut juga dapat dilakukan secara tidak tunai. Secara lughawi, teks ayat tidak ada yang mengkhususkannya kepada jual beli dengan cara salam. Namun, ayat menyampaikan secara umum tentang kebolehan transaksi secara tidak tunai. Sedangkan jual beli salam termasuk transaksi yang tidak tunai. Maka, dapat diambil kesimpulan bahawa jual beli salam tercakup dalam ayat ini. Man aslafi fi syai'in farfi kailin ma'lumin wa wazni ma'lumin ila ajli ma'lumin. Maksudnya, barang siapa yang mendahulukan bayaran untuk suatu barang yang akan diberi, kemudian hendaklah dia mengetahui timbangannya dan memastikan tempoh waktunya. Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Berdasarkan ayat di atas, Allah telah memberi kemudahan kepada hamba-Nya, termasuklah dalam pembelian atas talian yang menggunakan konsep bai as-salam.
Jelaslah bahawa bai' as-salam telah diharuskan dalam Islam bagi memudahkan umat Islam untuk berurus niaga. Sebenarnya, jual beli bai' as-salam adalah salah satu cara jual beli yang dibenarkan di dalam Islam. Kebenaran ini dibina di atas dalil-dalil dari Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan juga Qiyas. Ia bersesuaian dengan Islam sebagai sebuah agama yang bersifat memberikan kemudahan kepada penganutnya. Maka, jual beli as-salam dibenarkan kerana ia merupakan perniagaan yang diperlukan dan dilakukan oleh manusia dalam kehidupan seharian. Jual beli as-salam ini tidak mempunyai isu memperoleh keuntungan di atas angin kerana penjual ibarat penghutang yang mempunyai tanggungjawab untuk mendatangkan barang tempahan berdasarkan butiran yang dinyatakan waktu dan tempat penyerahan yang telah dipersetujui dalam akad bai' as-salam. Islam telah menetapkan beberapa peraturan-peraturan yang perlu dipenuhi agar jual beli salam ini tidak mengandungi sebarang unsur penipuan dan sesuatu yang tidak jelas yang boleh menimbulkan permusuhan.